Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhanula Najwa binti Samsuri, bernama Matrix, ID Mompet 107580. Nama beliau merupakan Dr. Munahir bin Tudung. Tarikh lahir ialah 6 Ogos 1965. Tempat lahir beliau ialah di Tanjung Karang, Selangor. Dan gelar kerjaya beliau ialah Dr. Gigi. Untuk politik yang dipegang oleh Dr. Hir Muhammad Tudung pada tahun 1993, beliau merupakan seorang ketua UMNO Cawangan Sungai Burung Timur. Manakala pada tahun 1999, beliau merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Pacang. Pada tahun 2000, beliau merupakan seorang Menteri Besar Selangor. Pada tahun 2002, beliau merupakan pengurusi Badan Perhubungan Pemilu Selangor dan pengurusi Barisan Nasional Selangor. Kronologi berlakunya kes ini apabila Datuk Dr. Muhammad Hir Toyok telah terlibat dalam jenayah rasuah bermula pada 29 Mei 2007. Kes rasuah ini melibatkan pembelian hartanah iaitu 2 lot tanah dan sebuah rumah banglo yang besar berharga RM35 juta. Pembelian hartanah tersebut melibatkan antara Muhammad Hir Toyok dan Samsudin Haironi yang merupakan pengarah syarikat di Taman Sdn Bhd. Hartanah yang terlibat itu telah berpindah hak milik daripada Saiful Azni iaitu Ketua Eksekutif Pemodenan Kebangsaan Sdn Bhd kepada Samsudin Haironi pada 23 Disember 2004. Selain itu, Saiful Azni ingin menjual hartanah tersebut kepada Datuk Sumadi Ismail. Datuk Sumadi Ismail merupakan kenalan Samsudin Haironi telah menyebarkan berita kepada Datuk Muhammad Hir Toyok tentang hartanah yang ingin dijual oleh Saiful Azni. Antara itu, Samsudin Haironi membuat pembelian hartanah pada harga RM6.5 juta di atas nama syarikat di Taman Sdn Bhd. Isu ini lebih berkonflik apabila jumlah hartanah yang dijual kepada Datuk Muhammad Hir Toyok lebih rendah pada harga asal pada tahun 2000. Datuk Dr. Muhammad Hir Toyok telah memberi rasuah berbentuk wang sejumlah RM1.5 juta secara berperingkat tanpa sebarang resit sebagai pembuktian kepada Nasir Ismail yang merupakan kontraktor untuk pengubahsuaian rumah yang berkonsepkan balik. Pengubahsuaian yang berkonsep balik itu turut melangkumi penggunaan gazebo, flat jogging, air pancut, kolam renang dan kolam kehidupan akuatik. Pada tahun 2007, Samsudin Haironi bersedia untuk menjual hartanah tersebut dengan sejumlah wang RM5.5 juta setelah Datuk Dr. Hir Toyok berhasrat untuk membeli hartanah yang dimilikinya ketika itu. Tetapi harga jualan hartanah itu tidak dipersetujui olehnya dan berkeras untuk membeli dengan harga RM3.5 juta. Samsudin Haironi bersetuju untuk menjual hartanah tersebut dengan harapan yang ditetapkan oleh Muhammad Hir Toyok. Hal ini dikatakan demikian kerana beliau membimbangkan projek-projek di Selangor akan terjejas kerana kuasa dipegang oleh Kerajaan Negeri Selangor yang mana ketika itu adalah Datuk Hir Toyok yang memegang jawatan tersebut. Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nabi Izzah Adilah akan menerangkan beberapa faktor berlakunya kesalahan terhadap Dr. Muhammad Hir Toyok. Faktor berlakunya kesalahan terhadap Dr. Muhammad Hir Toyok adalah merujuk kepada hukuman beliau atas kes-kes penyalahgunaan kuasa sebagai Menteri Besar Selangor. Beberapa faktor utama yang dapat saya jelaskan kenapa berlakunya kesalahan rasuah terhadap Dr. Muhammad Hir Toyok. Yang pertama adalah penyalahgunaan kuasa sebagai seorang individu yang memegang jawatan tinggi. Dr. Muhammad Hir Toyok mempunyai kuasa yang besar dalam membuat keputusan, terutamanya dalam hal pentadbiran dan pengurusan negeri. Penyalahgunaan kuasa dalam konteks ini menyebabkan pembelian aset di bawah harga pasaran yang merupakan salah satu faktor utama dalam kes rasuah beliau. Pada tahun 2011, beliau didapati bersalah oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam kerana mendapatkan hartanah dengan harga yang jauh lebih rendah daripada nilai pasaran daripada seorang kontraktor yang mempunyai hubungan perniagaan dengan kerajaan negeri. Kesalahan ini dianggap sebagai salah guna kuasa berdasarkan kedudukannya sebagai seorang pegawai awam. Selain itu, pembelian harga hartanah adalah menjadi aspek utama dalam kes tersebut. Beliau membeli hartanah dengan harga RM3.5 juta sedangkan nilai hartanah sewaktu itu dianggarkan bernilai RM6.5 juta. Ini menimbulkan syak wasangka bagaimana beliau boleh mendapatkan harga yang jauh lebih rendah dari harga pasaran, dan ia juga menimbulkan persoalan mengenai wujudnya unsur-unsur salah guna kuasa dalam transaksi pembelian hartanah tersebut. Baik, saya Nur Amir Alia dan akan meneruskan dengan segmen hukuman yang dijalani terhadap Dr. Hir Toyok. Pada 23 Disember 2011, Mahkamah Tinggi Shah Alam memerintahkan agar Dr. Hir Toyok dilucutkan hak ke atas hartanah yang dimiliki dan diserahkan kepada kerajaan. Pada 30 Mei 2013, Mahkamah Rayuan mengekalkan hukuman penjara 12 bulan terhadap Dr. Hir Toyok. Manakala 22 September 2015, Mahkamah Persekutuan mengekalkan sampitan terhadap Dr. Hir Toyok dan panel hakim menolak rayun terakhir beliau. Seterusnya, pada 29 September 2015, Dr. Hir Toyok diarahkan untuk
menjalani hukuman penjara di penjara Kajang. Kemudian pada 29 Mac 2016, Dr. Hertoyo diberi perintah parol selepas 6 bulan di penjara Kajang, di mana Lembaga Parol Kementerian Dalam Negeri telah menimbang dan meluluskan permohonan parol Dr. Hertoyo. Beliau diparolkan untuk menjalani baki hukuman penjara selama 2 bulan di luar penjara sehingga tarikh pembebasan hukuman beliau. Di bawah sistem penjara di negara ini, seseorang banduan layak mendapat remitan iaitu 1/3 daripada jumlah hukuman sekiranya Jabatan Penjara Malaysia berpuas hati dengan tahap pemulihan banduan semasa menjalani hukuman di penjara. Dalam konteks ini, Dr. Muhammad Hir yang dijatuhi hukuman 12 bulan penjara oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam di atas kesalahan di bawah Seksyen 165 Kanun Keseksaan untuk menjalani hukuman penjara pada 29 September 2015 yang sepatutnya berakhir 28 September 2016. Beliau mendapat remitan 4 bulan oleh Jabatan Penjara Malaysia yang menjalani hukuman penjara selama 8 bulan iaitu 29 Mei 2016. Dr. Muhammad Hertoyo adalah tertakluk kepada Perintah Parol Subseksyen 46H-3 Akta Penjara 1955-Akta 537 yang menggariskan 27 syarat. Kemudian Dr. Hertoyo dibebaskan daripada Perintah Parol pada 27 Mei 2016. Sekian daripada saya. Gejala rasuah dapat memberikan implikasi yang besar dari sudut individu, organisasi dan juga negara. Bagi kes rasuah yang melibatkan Dr. Muhammad Hertoyo, beliau pernah dikurniakan Darjah Kebesaran Seri Paduka Mahkota Selangor SPMS yang membawa gelaran Datuk Seri pada tahun 2001. Namun setelah disabitkan kesalahan dalam kes rasuah gelaran tersebut, telah dititah penarikan balik oleh Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Istighshah pada 30 September 2015. Hartanah yang berkaitan dengan kes ini dirujukkan hak dan diserahkan semula kepada Kerajaan Malaysia. Tambahan lagi, dalam organisasi Parti Barisan Nasional dan UMNO telah kehilangan seorang ahli politik yang berwibawa kerana beliau banyak memegang jawatan penting dalam parti tersebut. Selain itu, apabila terlibat dalam kes rasuah ini akan menjejaskan imej dan kredibiliti negara, juga menyebabkan pentadbiran negara menjadi lemah. Hal ini dapat menyebabkan pengabaian terhadap kepentingan rakyat dan meningkatkan kadar kemiskinan yang semakin tinggi di Malaysia. Berikut adalah beberapa langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah integriti dan rasuah. Antaranya adalah menubuhkan jawatan kuasa pemilihan yang bebas dan bertanggungjawab untuk memastikan tiada pihak yang mempengaruhi hasil serta menjaga kepentingan individu. Yang kedua, mengadakan program pendidikan dan kesedaran mengenai integriti dan bahaya rasuah dalam kalangan masyarakat. Melaksanakan audit secara berkala terhadap aktiviti kewangan dan perolehan untuk mengenal pasti serta menangani ketidakpatuhan. Memastikan undang-undang anti rasuah dikuat kuasakan dengan tegas, termasuk hukuman yang berat pada pesalah. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat membina sistem yang lebih kuat untuk menangani isu integriti dan rasuah dalam kalangan masyarakat. Pengajaran: jangan menyalahgunakan kuasa atau jawatan yang disandang untuk mendapatkan sesuatu dengan mudah. Perbuatan rasuah hendaklah dihindari kerana kesan rasuah amatlah buruk pada kehidupan serta tamadun manusia. Sebagai seorang pemimpin, sifat amanah dan jujur perlulah disemat dalam diri agar menjadi pemimpin yang mampu membela nasib rakyat.